akan membincangkan soalan-soalan, jawapan kepada soalan-soalan STPM tahun lepas ya, dalam program ulang kaji Cakna STPM 2015 bahagian yang pertama, Geografi Alam Sekitar Fizikal ya, semester 2 Pro Universiti. Okey. Kita akan mulakan dengan soalan struktur, soalan struktur bahagian A, alam sekitar fizikal, soalan tahun 2015. Jadi kalau kita tengok kepada soalan ya, kenal pasti 3 proses perubahan fasa air. Ini adalah soalan yang paling mudah lah dalam sejarah ataupun dalam koleksi soalan-soalan STPM. Dia ada soalan-soalan aras mudah, aras tinggi, aras sederhana dan sebagainya. So ini di antara kategori soalan aras mudah. Ya, aras mudah. Soalan dia kenal pasti. So kenal pasti je lah. Kamu hanya perlu mengenal pasti dan menyatakan 3 proses perubahan air. Ya, fasa air. Dan kebanyakan pelajar boleh jawab soalan ini dengan baik lah. Kecuali pelajar-pelajar yang tidak memahami atau keliru tentang konsep kitaran hidrologi, atau dia tak faham apa dia yang dikatakan fasa air. Ya, perubahan yang berlaku di dalam fasa air. Ya. Jadi fasa air ada cecair, pejal dan gas ataupun wak air. So dalam konteks perubahan ya, dia kena sebut apa proses dia. Contohnya pencairan ya, proses pencairan, proses pembekuan, pemejaluapan, pemeluapan dan peleburan. Itu proses. Dan jawapan ya, soalan ni cuma perlu kamu nyatakan 3 proses saja. Jadi dalam menyatakan proses tu kita sebutlah proses pencairan. Bila kita sebut pencairan, maksudnya proses ataupun fasa perubahan pepejal kepada cecair, itu pencairan. Pepejal kepada cecair ya. Kemudian proses pembekuan ialah proses pertukaran daripada cecair kepada pepejal. Pemejaluapan ialah proses pertukaran wak air kepada cecair, dan pemeluapan pula ialah proses pertukaran cecair kepada wak air. Okey. Itu adalah proses-proses yang ada dalam fasa air itu. So dia punya jawapan mudah ya, yang ni. Yang ni. Tapi yang ni kalau kamu tidak faham konsep kitaran hidrologi, kamu tak faham apa dia fasa air dan kamu tak faham apa dia proses, maka kamu akan kehilangan 3 markah dengan begitu mudah. Okey ya. Umi setakat ni boleh faham? Boleh. Yang ni mudah ya ni. Tapi mudah-mudah pun kamu kena ambil cakna lah. Kamu kena faham. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Soalan 1B ya. Yang ni soalan yang nak kata susah sangat pun tidak ya. Dia jelaskan 2 kepentingan sumber air terhadap aktiviti perindustrian. Cuma dalam konteks ini, kepentingan ni tak ada masalah. Konteks ni, dalam konteks soalan ni, yang perlu diberi penekanan ialah aktiviti perindustrian. So dalam perindustrian dia ada aktiviti dia. So aktiviti itu perlu diterangkan ataupun dijelaskan. Antara aktiviti industri ialah seperti pemprosesan makanan ni, peleburan logam, industri batik, industri kulit, ya, industri jentera, mesin dan sebagainya. Jadi banyak jenis aktiviti perindustrian. So kamu kena fokus kepada jenis dan kaitkan dengan kepentingan sumber air. Maknanya sumber air digunakan untuk apa? Air digunakan untuk apa? Dalam proses-proses tertentu, dalam industri-industri tertentu. Ya. Proses apa, industri apa. Jadi dia punya
cara jawab dia sebenarnya simple saja. Dan kalau kita rujuk balik kepada perbincangan sebelum ni dan rujuk balik kepada soalan-soalan yang saya berikan dalam Google Form, didapati ramai di kalangan kamu yang masih tidak boleh menjawab dengan betul mengikut kehendak soalan. Dan untuk makluman kamu semua, saya tidak akan memberi markah lagi untuk jawapan-jawapan yang tersasar ataupun CP. Kita nak fokus sekarang kepada jawapan yang tepat dan kita nak menguasai kemahiran menjawab yang tepat supaya jawapan yang kita beri itu mantap dan mendapat 2 markah full. Ya, dapat 2 markah full. So ini, dan dalam konteks ini saya masih rasa tak puas hati atau kecewa dengan kamu sebab setakat yang tadi saya semak setakat jam 11 tadi, 11.30, hanya 5 orang baru yang jawab dan saya dah pulangkan balik jawapan tu untuk dibetulkan, dan daripada 5 orang tu maksudnya 1 atau 2 orang saya yang menjawab dengan tepat, yang lain masih tersasar dan dia punya tersasar itu sangat jauh sehingga tidak boleh diberi markah kosong saya tulis itu, dan kamu tengoklah saya tulis jawapan dia kosong, kemudian tidak diberi markah dan jawapan tidak tepat. Okey, kamu kena cek balik Umi, dapat tak jawapan yang saya hantar balik tu? Umi? Atirah dengar? Ya, cikgu. Boleh dengar Dengar. Boleh dengar ke tak? Dengar. Jadi tengok balik, cuba rujuk balik dan cuba betulkanlah. Dan okey, hari ni kita nak tengok benda ni dalam konteks yang sama. So saya cuma nak akan sebut bagaimana nak jawab dan penekanan kita dah bincang Saya dah sebut berulang-ulang kali, penekanan ialah kepada fakta dan biasanya fakta ni akan diberi 1 markah Kemudian proses dan kesan itu 1 lagi markah. Kalau untuk soalan 3 markah, proses 1, kesan 1 So ini adalah contoh jawapan yang sepatutnya ditulis. Okey, kita tengok isi yang pertama bahan mentah dalam industri minuman. Jadi aktiviti industri minuman itu adalah aktiviti perindustrian. Jadi sebagai bahan mentah, air itu sebagai bahan mentah industri minuman atau memproses minuman. Ya. Jadi sumber air bersih, terutamanya air yang kita gunakan air mineral, kita sebut sebagai mineral water. Yang daripada sumber tanah yang kita gunakan secara meluas sebagai bahan mentah dalam industri minuman. Air minuman, menghasilkan air minuman, ini fakta dia. Kemudian dia punya huraian air mineral semula jadi atau air tanah, sumber air bawah tanah digunakan dalam industri minuman untuk menghasilkan minuman air mineral yang dibotolkan untuk kegunaan manusia atau dibotolkan untuk kegunaan penduduk. Okey, yang tu yang kamu kena sebut. Dia punya sebutan dia sangat simple dan biasa saya. Dia taklah dia yang complicated. Tapi ramai pelajar tak boleh sebut benda ni. Ramai pelajar tak boleh sebut benda ni. Okay, bahan mentah industri minuman. Okay, yang pertama. Yang kedua, bahan penyejuk industri peleburan. Bila kita sebut industri peleburan, dia berkaitan dengan industri besi dan keluli. Industri besi dan keluli. So sumber air juga digunakan secara meluas dalam industri besi dan keluli. Peleburan, besi dan keluli. Air digunakan untuk buat apa? Untuk proses penyejukan cairan logam besi yang dicairkan menggunakan haba yang sangat tinggi. So, besi yang dicairkan tu untuk ditempa menjadi besi, menjadi bahan-bahan besi untuk menjadi bahan-bahan besi yang akan digunakan dalam industri-industri lain, contohnya pembinaan rumah dan sebagainya, perlu disejukkan untuk membentuk di dalam acuan-acuan yang disediakan. So dia ada acuan-acuan nak besi apa, nak besi padu ke, nak besi kotak ke, nak besi bulat ke, maka dia akan disejukkan supaya benda tu cepat menyejuk. Kalau dia nak ambil masa untuk dia sejuk, jadi dia lambat. So proses dia untuk mempercepatkan proses tu, dia menggunakan air sebagai bahan penyejuk.
Okey, yang ketiga bahan pencuci dalam industri getah. Dalam industri getah. So untuk soalan ni dia hanya memerlukan dua faktor, dua saja. Tapi saya bagi lebih lah supaya kamu dapat lihat contoh dia. Jadi bahan pencuci dalam industri getah. Kalau kita tengok di sini, industri getah dia guna air untuk buat apa? Umi, industri getah guna air untuk buat apa? Digunakan untuk mencuci kotoran dan bau dalam pemprosesan getah beku atau getah keping. Okey. Digunakan untuk mencuci kotoran dan bau. Dalam getah tu ada kotoran dan bau. So digunakan air tu. So itu yang nak cerita. Bila cerita macam tu, baru dia dapat markah. Baru dia menjurus kepada kita menjawab soalan yang ditanya. Kalau kita tak tumbuh benar, saya akan tunjukkan. Sebentar lagi saya akan tunjukkan contoh jawapan yang kamu dan saya akan cuba kita tengok bersama-sama apa kelemahan-kelemahan atau apa pun masalah yang utamalah masalah yang kamu buat. Kita boleh tengok nanti. So sekarang kita cerita yang ni dulu, kita bagi habiskan ini. So kita tengok yang soalan yang seterusnya 1C. Jadi soalan 1C ni jelaskan dua faktor semula jadi yang mengganggu. Jadi ini faktor yang mengganggu sumber bekalan air. Sumber bekalan air, tapi dia tak faktor semula jadi. Bila kita sebut faktor semula jadi, dia mesti berkaitan dengan fenomena semula jadi, yang melibatkan 4 komponen itu, Tapi kita kena ingatlah bukan semua 4 komponen itu terkandung di dalam ni. Ada yang tidak berkaitan. So kita hanya mengambil yang berkaitan saja. Contohnya banjir. Ini fenomena semula jadi. Banjir. Jadi banjir akan menyebabkan gangguan bekalan air bersih. Jadi banjir boleh menyebabkan sumber air sungai, kolam, tasik dicemari dengan bahan sisa kotoran dan sisa kumpulan. Kesannya sumber air akan tercemar dan kualitinya merosot dan tidak selamat untuk digunakan. Itu yang kita kena cerita senang kan. Kalau kamu boleh tulis macam ni, kamu akan dapat 2 markah dan dapat 2 markah untuk 2 berdua, maka kamu dengan mudah akan mendapat A dalam subjek geografi. Sebab geografi ni senang. Tapi bila kamu jawab tak betul, tak kena dengan konsep dan kehendak soalan, kamu akan dapat kosong. Bila dapat kosong, semua soalan dapat kosong-kosong, memang kamu akan dapat F. Sebab tu ramai di kalangan pelajar dapat grade F. Sebab dia tidak memahami bagaimana kaedah untuk menjawab soalan dan bagaimana untuk menjelaskan kehendak soalan itu. Jadi jawapan dia mesti menepati apa yang soalan minta. Faham? Faham ke tak? Faham. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Kemarau. Kemarau pun adalah fenomena semula jadi. Jadi kemarau yang berterusan akan menyebabkan bekalan air terganggu. Bekalan air terganggu dan badan-badan air akan mengalami kekeringan. Air tasik, sungai, kolam kering. Kesannya sumber air tidak boleh digunakan. Ataupun ketiadaan sumber air. Kamu boleh tulis macam tu je. Dia punya penerangan yang sangat simple, tepat. Benda ni. Tapi bila kamu tulis, kamu merapu, kamu pergi melilau macam-macam jalan kamu pergi, menjadikan jawapan kamu tidak berkaitan langsung dengan soalan. Itu kamu tidak menjawab soalan. Kalau tidak menjawab soalan, memang tidak boleh diberi markah. So, markah dia kosong. Faham tak? Ini saya cuba mengungkapkan, memberi bagaimana kamu menjawab dalam soalan dan soalan yang kamu jawab, jawapan yang kamu beri tidak mencerminkan apa yang sepatutnya. Soalan tanya lain, kamu jawab lain. Dan kamu tak kait pun dengan soalan. Soalan tak, kamu tak kait. Dan kamu tidak fokus kepada apa yang soalan tanya. Ini yang masalah dia. Maksudnya kamu begitu lalai lah. Careless dalam menjawab. Okey, contoh yang seterusnya, bencana alam. Bencana alam ni sebenarnya dia adalah satu fenomena yang sangat luas lah. Dalam konteks dia macam-macam bencana alam yang boleh kita sebut. Antaranya ialah aliran lumpur, banjir lumpur, tanah runtuh, kepala air. Macam kita baru berlaku ni, itu adalah contoh bencana alam. Ataupun gunung berapi. Contohnya lah gunung berapi pun bencana juga. Tsunami pun bencana.
Itu dalam konteks kita sebut bencana dan bagaimana bencana itu mengganggu sumber bekalan air bersih. Jadi contohnya kejadian kepala air ya, ataupun tanah runtuh ataupun aliran lumpur. Ya, dia akan membawa banyak sedimen-sedimen dan juga lumpur yang akan mencemari sumber air, menyebabkan air itu tercemar dan tidak boleh digunakan. So itu saja yang kamu nak kena sebut dalam jawapan. Dan dalam jawapan-jawapan yang saya bagi contoh ini, saya dah letakkan list dia, satu markah apa dia yang jawapan dapat markah. So kamu boleh tengok dan boleh belajar. Tapi setakat ni saya sangat sedih sebab saya dapati kamu tak alert kepada benda ni. Ramai yang tak jawab, tak tengok, tak baca balik. Dan kamu ingat, bila saya gunakan Google Classroom, saya boleh tahu apa yang kamu buat. Walaupun saya tak tengok kamu, tapi saya boleh tahu movement kamu tu, saya nampak berdasarkan rekod yang akan keluar di dalam Google Classroom tu. Jadi dia macam duduk ni, saya boleh tahu Umi buat apa, ni Umi tak buat ni, siapa tak buat ni, siapa tak buat, semua saya tahu. Dan saya sentiasa memantau benda tu. Kamu kena ingat yang tu. Saya tahu siapa tak masuk kelas, siapa masuk kelas, siapa buat, siapa tak buat. Walaupun kita tidak bersemuka. Okay, clear Umi? Clear. Nisa dengar Nisa? Nisa? Dengar cikgu. Ha. Kenapa Ya. saya tak boleh tengok yang cikgu kata apa pun? Tak keluar? Kelas. Kat skrin tak ada? Tak, bukan. Kan hak latihan yang cikgu bagi tu, kan cikgu dah tanda dah. Ha. Dia nak tengok kat mana? Email? Tak boleh apa cikgu? Dia suruh jawab. Dia masih suruh jawab lain. Ha. Tengok, jawab lah. Kamu buka balik apa nama kamu punya Google Form tu. Semasa kamu jawab, kamu boleh tengok lah jawapan di bawah tu. Selepas kamu jawab tu, dia ada jawapan akan keluar di situ. Kamu tengok di situ lah. Selepas kamu jawab, dia akan keluar jawapan tu di bawah tu. Faham tak? Jadi sebelum kamu submit, kamu tengok tu. Kau tak tengok? Lagi saya tunjuk. Okey. Okey, kita teruskan. Sejak kita habiskan ni, kita teruskan lagi saya tunjuk Okay, kita habiskan recording ni dulu. Kita tengok dia punya yang seterusnya. Dia soalan 1D. Dia jelaskan dua langkah penyesuaian. Yang dia sebut langkah penyesuaian ni ialah langkah-langkah penyesuaian yang boleh digunakan. Dia lebih kurang langkah pengurusan juga. Cuma dia penyesuaian. Maksudnya penyesuaian ni kita boleh, apa yang kita nak buat. Jadi langkah-langkah dia ialah di antara langkah-langkah tu adalah membina empangan baharu. Saya membina empangan baru, penjimatan air, menggunakan sumber air alternatif, teknologi yang sesuai, penyelidikan dan pembangunan atau R&D, catuan air, pembenihan awan. Jadi dia ada banyak lah, cuma dia nak di sini dua langkah. So kita ambil beberapa langkah lah untuk kita cuba bincangkan. Kita tengok di sini. Okey, membina empangan. Membina empangan baru lah. Membina empangan baru. So langkah penyesuaian yang boleh dilaksanakan. Jadi kita nak bagi mudah yang ni untuk kita dapat markah fakta. Kita ambil balik apa yang ada dalam soalan dan kita sambung buat ayat. Langkah penyesuaian yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah kekurangan air adalah membina empangan baru. Dapat satu markah. So pembinaan empangan dapat menakung kuantiti air yang mencukupi semasa hujan bagi menampung kekurangan air semasa musim kemarau. Jadi takungan ni, dia takung air masa hujan, takung air, jadi air tu disimpan dan boleh digunakan semasa kemarau. Okey. Umi, ada bang? Clear ke tak? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita tengok contoh melaksanakan catuan air. Catuan air jadi kamu tulislah langkah penyesuaian yang boleh dilaksanakan adalah program catuan air. Kita dapat satu markah. Jadi apa yang proses dia? Catuan air ni apa dia proses dia? Proses dia ialah pada musim kemarau atau kekurangan air,
Program catuan air perlu dilaksanakan dengan air diagihkan secara berkala, ya, mengikut waktu yang ditetapkan. Tujuan dia adalah untuk menjamin penduduk mendapat bekalan air yang cukup. Jadi dia ada catuan lah. Jadi air hanya diedarkan atau dilepaskan mengikut tempoh waktu tertentu. Dan dia tak agih, maksudnya sepanjang masa lah. Nah, itu maksud dia catuan. Dan yang ketiganya ialah penggunaan sumber air alternatif. So, sumber air alternatif ni juga adalah langkah penyesuaian, ya, yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah kurangan air. Okey, apa yang dia nak kena buat ialah penerokaan sumber air bawah tanah atau sumber air aquifer, ya, air bawah tanah lah, yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah air. Dan sumber air bawah tanah tu pula boleh diperolehi dengan cara menggerudi atau dipam keluar dari bawah tanah dan dialirkanlah ke dalam takungan, paip dan sebagainya. Itu dia punya contoh. Jadi soalan-soalan macam ni nampak mudah. Dan soalan-soalan macam ni sepatutnya kamu akan perlu dapat 15/15. Kamu bayangkanlah kalau kamu dapat 15/15 yang soalan struktur, kamu dah okey dah. Ya? Kalau dua-dua soalan struktur bahagian A, bahagian B, dua-dua dapat 15, dah 30 markah. So, kamu untuk mendapat A, kamu hanya perlu 60 ataupun 70 markah. Ya? So, tak susah untuk mendapat grade A. Cuma jawapan dia perlu tepat macam ni. Okey. So, untuk perbincangan ini, okey, kita habis. Sekian, terima kasih. Okey. Jadi sekarang ni kita dah berbincang banyak, ya, teknik, kaedah untuk menjawab soalan, dan apa yang perlu kamu lakukan sekarang ialah kamu tengok balik semua slide yang saya dah edarkan, dan kamu boleh tonton balik video-video rakaman yang saya dah hasilkan, dan kamu boleh buat penambahbaikan. Okey, untuk ini kita tamatkan di sini. Sekian, terima kasih.